A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin mulakan dengan insya-Allah membawa kita untuk mensyukuri bersempena dengan hari ini pada 16 September 2020. Slide boleh ni. Hari ini hari Malaysia, hari Malaysia. So satu nikmat yang sepatutnya kita syukurilah bersempena dengan hari ini adalah nikmat kemerdekaan negara kita yang kita warisi, especially bercakap sebagai seorang di umur saya ni dan juga yang mungkin lebih junior. Kita lahir dalam keadaan nikmat itu sudah diwarisi, dalam keadaan negara kita sudah pun merdeka dan terbentuknya Malaysia. So itu satu nikmat alhamdulillah yang boleh kita katakan sebagai diwariskan kepada kita oleh generasi yang sebelum ini, di mana satu ketika dahulu maknanya kemerdekaan itu belum dikecapi dan alhamdulillah telah dikecapi dan kita yang lahir kemudian ini mewarisi nikmat tersebut. Satu lagi nikmat yang ingin saya bawa untuk ataupun sebutkan untuk kita juga syukuri adalah nikmat akidah, nikmat Islam, nikmat iman yang walaupun kalau kita ingat lagu Raihan dulu, iman tak dapat diwarisi, tetapi kita bukan cakap dalam konteks itu, tetapi dalam konteks secara umumnya negara ini again, kalau saya generasi yang saya dan kemudiannya kita lahir dalam keadaan kita mewarisi realiti itu, negara ini, keluarga kita orang Islam dan sebagainya, yang mana walaupun ialah kita lahir dalam keadaan itu dan kita take for granted sebenarnya, tetapi kalau kita pandang ke belakang sejarah, satu ketika dahulu ketika setelah datangnya Islam ke tanah air ni, kita menghadapi sebenarnya penjajahan demi penjajahan, dan kalau kita tengok dalam konteks dunia, penjajahan oleh penjajah yang sama telah berjaya merubah landscape beberapa negara yang ada sekarang, di mana kalau kita tengok negara tersebut, mereka ada tamadun mereka awalnya, tetapi dengan berlaku penjajahan telah berubah budaya, bahasa dan agama mereka mengikuti budaya, bahasa dan agama penjajah. Tapi alhamdulillah, semua alhamdulillah, walaupun kita telah ialah basically penjajah yang datang bersiri demi siri, kita masih mewarisi nikmat iman dan Islam, alhamdulillah. Itu dua nikmat yang saya nak bawa sebagai titik tolak hari ini, sebab hari ini kita berbicara tentang Taurid, mewariskan sesuatu. Sebelum itu nak dibawa juga satu mungkin boleh kita kata satu yang kita tidak warisi, hari inilah, iaitu satu realiti yang pernah wujud di tanah ini, rantau ini satu ketika dahulu, iaitu kesatuan umat yang melangkaui batasan nation state ataupun negara bangsa sekarang. Mungkin siapa yang familiar dengan pantun ini, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba berikan. Satu pantun yang menggambarkan kesatuan dan keakraban dan komitmen yang mungkin sekarang ini kita tidak warisi. So ketika mana event kejatuhan Melaka itu berlaku, rangkap pantun ini menggambarkan kesungguhan untuk mempertahankannya, kan. So kalau betul lah, kan, kalau roboh kota Melaka tu, papan pun papan lah kita akan dirikan di Jawa ni untuk bantu, untuk mempertahankan, untuk pergi sampai ke Melaka untuk mempertahankan kota Melaka itu, kan, ataupun negeri Islam Melaka itu, kan. Kalau sungguh bagi ada kata, kalau sungguhlah benarlah Melaka itu telah jatuh, badan dan nyawa hamba berikan. Ini pantun jihad yang membawa kepada roh jihad, roh sanggup menjadi syuhada, dan dalam lipatan sejarah memang mereka semua, kita tahu dia tak sampai ke Melaka, kan, kerana ramai yang syahid di Selat Melaka kerana tumpas di situ. Tetapi pantun ini merangkapkan, maksudnya kita dulu pernah satu sebagai satu umat, kan. Yang sekarang ni kita dah terpisah lah, kan. Kita dengan saudara Muslim kita di Indonesia pun merasa orang luar, dengan saudara Muslim kita Bangladesh pun merasa orang luar,
dengan saudara Muslim kita Rohingya pun merasa orang luar. So itu satu yang kita tidak warisi yang dulu pernah wujud di rantau ini. So kenapa saya bawakan 3 perkara tadi tu ialah untuk menjadi satu background kepada perbincangan kita petang ni, insyaAllah. Dalam bercakap tentang mewariskan sesuatu, kalau kita ambil contoh kemerdekaan itu, maksudnya untuk mewujudkan sesuatu realiti baru untuk kemudiannya kita wariskan kepada generasi akan datang, ianya menuntut perjuangan, ianya menuntut pengorbanan, seperti mana yang telah dilakukan oleh generasi yang sebelum ini. Untuk mengekalkan sesuatu juga kan, akidah tadi, keislaman tadi pun menuntut perjuangan untuk kita boleh wariskan kepada generasi seterusnya. Dan contoh yang ketiga kita bawa tadi ialah walaupun sungguh pun sesuatu itu realiti kini yang kita kecapi, belum tentu ia mampu untuk kita wariskan ke generasi akan datang. Itu satu kerisauan sebenarnya kan. Dan walaupun kita tidaklah sama peringkat dengan ada negara macam kalau kita kata Spanyol dan sebagainya, maknanya pernah ketika itu satu ketika Islam di situ, tetapi sekarang maknanya turun-temurunnya sudah hilang. So alhamdulillah kita tidak seteruk itu, tetapi ada nikmat-nikmat, ada realiti-realiti yang sudah tidak diwarisi sampai sekarang. So yang ada sekarang pun belum ada jaminan ia akan mampu diwariskan kepada generasi akan datang. So itu 3 perkara lah. Maknanya ketiga-tiga bendanya untuk mewujudkan satu realiti baru untuk kita wariskan memerlukan perjuangan. Untuk mengekalkan nikmat yang sedia ada untuk diwariskan pun memerlukan perjuangan. Dan untuk mengelakkan daripada realiti ini hilang kan, itu pun memerlukan perjuangan. Dan hari ini, petang ini, kita akan berbicara tajuk Tawrisud Da'wah. Yang ini yang diberikan lah, dan bila dia jemput, dia kata boleh tak kongsikan berkenaan dengan ini, Tawrisud Da'wah. Ini perkataan bahasa Arab. Apa benda ni kan, Tawrisud Da'wah. In other words, kita boleh translate sebagai mewariskan dakwah lah, mewariskan dakwah. So bila just sebut begini, ada beberapa soalan timbul mungkin kan. So apa yang kita maksudkan bila kita kata mewariskan dakwah ni kan? What are we talking about here? Dan kemudiannya, perlu ke benda ni? Penting sangatkah mewariskan dakwah ni kan? Penting sangatkah? Dan kalau perlu dan kalau penting, so macam mana nak buat? Susah ke senang? Kan, dan sebagainya. Itu mungkin persoalan-persoalan yang mungkin kita akan cuba kupas dan bincangkan pada petang ni, insya-Allah. Sebelum masuk kepada perbincangan-perbincangan yang hopefully lebih dekat dengan kita, satu perkara yang saya cuba cari ialah, okey, ada tak tertulis di mana-mana dalam teks, dalam buku yang menyebut phrase ini, Tawrisud Da'wah? Sebab sebelum nak bercerita tentang konsep tadi, macam-macam lah yang kita boleh bincangkan, dan saya pun terfikir, mungkin kita boleh sentuh aspek itu dan ini. Tapi saya cuba bermula dengan, ada tak dalam teks mana-mana yang actually mengungkapkan perkataan ini, Tawrisud Da'wah? Dan saya cuba carilah sebenarnya, dan terjumpa dalam satu buku, iaitu buku ini. Tak pasti berapa ramai yang familiar dengan buku ini. Siapa yang familiar dengan buku ini? Kalau boleh tengok dekat situ, tulisan Ali Abdul Halim Mahmud. Of course ini buku terjemahan lah, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tajuknya Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin. So kadang-kadang kita tanya juga, apa maksud ni kan? Sebab ini bahasa Indonesia. Perangkat tu apa? Bila tanya secara umum, ramai orang ingat peringkat. Sebab kita kan bahasa kita tak jauh. Tapi rupanya berbeza. Kalau kita tengok maksud ataupun asalnya bahasa Arabnya apa dan maksud Melayunya apa, seperti yang tertera di situ. Wasail at-tarbiyah an al-ikhwanul muslimin. So perangkat-perangkat itu adalah wasail. Wasail ini adalah jamak kepada wasilah. Maknanya wasilah-wasilah kan. Dalam bahasa Melayu, walaupun dalam bahasa Melayu itu sebenarnya yang saya tulis tu 4 perkataan tu Arab juga. Wasail bahasa Arab, tarbiyah bahasa Arab, ikhwan muslimin pun bahasa Arab. Tapi sebab saya menganggap mungkin bahasa-bahasa ni mungkin taklah terlalu asing untuk kita. So wasilah dalam bahasa Melayu rasanya sudah digunakan kan. Hanya bila kita cakap sebagai satu wasilah dan sebagainya, rasanya kita faham konteksnya, cara bagaimana dia punya kaifiat dengan wasilah, cara dan ataupun nak kata apa bolehlah kita kata cara ataupun jalan.
Tarbiyah kita biasa guna buat tarbiyah tu, dan ikhwan muslimin kita tahu. So buku ini membicarakan tentang basically kalau kita nak faham macam mana kita nak faham semua wasilah-wasilah yang ada. Kadang-kadang sebahagian daripada kita dah melalui pun banyak wasilah tu, tapi tak pernah baca bagaimana konsep asal wasilah tersebut. So semuanya tertulis dalam buku ni dan boleh dibeli sebenarnya di kedai-kedai buku yang berkenaan lah, insyaAllah. Dan kalau kita belik buku ni, tengok konten dia secara besar, dia ada 4 main konten. Dimulakan dengan muqaddimah wa ihda, muqaddimah dan dedikasi basically. Kemudiannya al-babul ula, bab yang pertama, fi ahdafit tarbiyah an al-ikhwanil muslimin, berkenaan dengan ahdaf ataupun tujuan-tujuan ataupun objektif-objektif at-tarbiyah bagi ikhwanul muslimin. Dalam bab yang kedua pula, al-babus tsani, wasail at-tarbiyah indal ikhwanul muslimin, wasail tarbiyah yang kita sebut tadi, ikhwanul muslimin, dan yang akhir sekali ialah kalimah akhirah, kalimah akhirah, penutup lah basically, kalimah akhir. So dia ada 4 basically chapter, walaupun yang awal dan akhir tu dia basically pembuka dan penutup, dan kemudian yang besarnya ialah bab yang kedua tu, bercerita tentang wasail tadi. Tapi kita rasanya by now sepatutnya dah dibiasakan. Sebelum kita cerita macam mana kita buat something, perlu diceritakan dahulu kenapa kita buat semua benda ini kan. Sebab itu ada bab yang pertama, iaitu apakah tujuan-tujuan sebenarnya kan di sebalik kewujudan wasail-wasail ini. Now, kita tak akan cover buku ni. Petang ni kita bukan nak cover buku ni. Just sebenarnya again, kenapa dibentangkan ni, just nak kata word tu boleh kita lihat dalam buku ni muncul di mana. So kalau kita zoom in kepada bab yang kedua, bab tsani tu, kita zoom in dan kita tengok pula konten dia. Dia ada satu bahagian sub chapter berkenaan ke mana ni, al-wasail al-khassah lil jamaah fi tarbiyah afraduha. Wasail tarbiyah khusus dalam mentarbiyah anggotanya. Nya tu balik kepada ikhwan. So dalam membicarakan tentang wasail khassah kan, dan harapnya dalam sesi yang kedua tadi semua dah dengar Syekh Hamid dan Ustaz Syazali bercerita tentang khusus dan umum kan. So ni dia cerita pasal dalaman khusus. So kita akan jumpalah dalam sub chapter dalam apakah wasail khusus ini adalah usrah, katibah, rihlah, mukhayyam, daurah, nadwah dan muktamar. So saya rasanya tak perlu tulis kot apa dia punya word dalam bahasa Melayunya, sebab bila baca tu pun rasanya kita dah biasa word tu kan. Usrah, katibah, rihlah, mukhayyam, daurah, nadwah dan muktamar. Now, kita zoom pula kepada salah satu wasail ini, iaitu wasilah usrah. Kita zoom kepada subchapter usrah tu dan kita akan jumpa portion yang seterusnya. Dalam membicarakan tentang usrah dan sebagainya, ada bahagian yang spesifik balik cerita tentang ahdaful usrah fil ikhwan, apakah objektif usrah bagi ikhwan. Dan kita tahu dalam generasi sekarang ni banyak grup yang buat usrah, dan basically kita boleh trace balik kepada apa yang dimulakan oleh Al-Banna kan, dan ikhwan. Tetapi usrah-usrah yang kita jumpa pelbagai hari ni kadang-kadang objektifnya berbeza. So kat sini dia ceritakan bagaimana, apakah objektif based on bagaimana ia dicetuskan awal dulu oleh Al-Banna, dan kemudian dia teruskan sampai sekarang. Okay, so dalam bab ahdaful usrah, so dia ada banyak hadaf, banyak level hadaf. So ada objektif yang berkaitan dengan apa kesan kepada individu itu sendiri. Ada objektif tentang apa objektif terhadap keluarga ahli usrah tu. Ada juga objektif terhadap apa kesan kepada masyarakat ahli usrah tu. Dan rasanya dalam sesi yang kedua tadi ada disebutkan sepatutnya usrah itu menghasilkan impact kepada masyarakat juga kan, apa yang kita buat kepada masyarakat. So itu dalam perbincangan objektif yang ketiga. Dan dalam yang keempat ialah yang tertulis di sini, al-ahdaful khassah li nizamil usrah bin nisbah lil jamaah, bagi jemaah. So dalam objektif, so dia ada 4 tadi. Sepatutnya usrah tu ada manfaat kepada individu tu sendiri, ada manfaat kepada keluarga individu tu, ada manfaat kepada masyarakat, dan ada manfaat kepada jemaah. Dan dalam aspek apa manfaat dia kepada jemaah, dan kat sini yang kita boleh petik word yang kita cari tadi, iaitu yang diwarnakan warna ungu tu, purple tu.
kan, bagi menyediakan bagi jemaah bil anasir, anasir al-qadirah ala tauris dakwah, anasir yang mampu mewariskan dakwah kepada generasi seterusnya, supaya dakwah tidak lenyap dengan pemergian generasi sebelumnya. Okey, so dalam konteks bila membincangkan wasilah tarbiyah tu, bila membincangkan pasal usrah punya objektif terhadap sumbangan dia terhadap jemaah, salah satunya ni dal, dia alif ba jim dal dan sebagainya kan, kalau kita tengok list bahasa Arab. So salah satunya ialah untuk menyediakan bagi jemaah tu anasi yang mampu mewariskan dakwah kepada generasi seterusnya. Maksudnya apa? Kalau kita ikut usrah, sepatutnya usrah menyebabkan kita mampu mewariskan dakwah kepada generasi yang akan datang. Begitulah maksudnya. Kalau kita, siapa pernah terfikir benda ni kan, maknanya kalau kita mengikut usrah, kita in the end sepatutnya menjadi orang yang mampu mewariskan dakwah kepada generasi yang selepas itu. So itu mafhum dia. Dan kita akan petik beberapa perenggan dalam bab ini. Kita akan memetik beberapa perenggan dalam bab ini just untuk memulakan perbincangan pada petang ni, insya-Allah. So dia nyatakan tiada yang akan mewariskan dakwah kepada yang lain kan, fala yuras ad-dakwah ila ghairihi illa mu'minun biha, orang yang beriman kepadanya. Kepada apa? Nya ni bukan kepada Allah dan Rasul. Biha ni balik kepada dakwah. Maknanya takkan seseorang tu mewariskan dakwah kepada generasi yang lain ataupun kepada orang yang lain, melainkan orang yang memang dah beriman dengan dakwah tu sendiri, dan barulah ada intention untuk mewariskannya. Itu kriteria yang pertama. Kemudian amilun min ajliha, bukan sekadar dia beriman terhadap dakwah itu, dia juga telah mengamalkan dakwah tersebut. Faqihun bi ahda fiha, dia juga faqih kepada objektifnya, dakwah ni nak capai apa sebenarnya. Juga alimun bi wasailiha, dia juga alim terhadap wasilah-wasilah dakwah ini untuk mencapai objektif tadi. Dan qadirun ala naqliha zalik ila ghairi, dan dia juga mampu menyampaikan perkara itu kepada manusia yang lain. So yang akan mampu mewariskan dakwah kepada the next generation ataupun orang lain ialah, itu kriterianya. First, ni untuk checklist untuk diri kita kan, adakah kita dah tick semua benda. Adakah aku telah beriman dengan dakwah ini, betul ke perlu dakwah ni, penting sangat ke dakwah ni dan sebagainya, perbincangan itu. Kemudian telah beramal dengan dakwah itu, faqih, faham betul dengan objektif dakwah ni nak capai apa in the end kan? Dan faham juga, tahu juga wasilah-wasilah dakwah ini, dan kemudian mampu deliver ataupun kat sini menakalkannya, maknanya mengongsikannya dengan orang lain. So hopefully dengan dengan list ni kita perhatikan diri kita masing-masing dan tengok kita di mana lah, dan sekiranya ada benda yang belum, kita cuba untuk memenuhinya, insya-Allah. Perenggan yang seterusnya memberi fokus kepada keperluan generasi yang nak mewarisi pula kan, wahaulaul dan yang nak mewarisinya, al-maurusun minas syabab, daripada pemuda ataupun selainnya. So dia memerlukan perhatian yang lebih. So kat sini beberapa proses yang perlu mereka dapat. Taujih yang baik, kemudian tafhim dan takwin. Ini semua word-word Arab yang dalam bahasa Melayu tu pun saya masih kekalkan word itu. Taskif dan tafqih, dan semua ini amanah yang besar yang tidak mampu dibuat melainkan oleh seseorang yang telah dipersiapkan dalam usrah, bersatu dalam sistemnya, terjebak dalam ni translation dia kuat tricky sikit, terjebak dalam kedalaman programnya dan adabnya, yang memang dah sebati dengan sistem usrah tu sendiri dah, in other words. So poin besar dekat sini nak gambarkan, untuk mewariskan dakwah ini kepada syabab contohnya ataupun yang lain, memerlukan satu proses yang memerlukan perhatian. So perlu taujih yang baik, tafhim. Taujih ni menghalakan kan, wajah tu maknanya taujih, menghalakan. Tafhim, memberi kefahaman. Takwin, membina. Taskif, memberi sakafah. Tafqih, memberi faqih kan. Dan semua ini kalau di state kat sini tidak mampu dibuat melainkan orang yang telah diproses dalam usrah sehingga sebati dalam sistem usrah. Nah, bila baca benda ni, saya tak pasti adakah
semuanya yang mendengar ni terdetik soalan yang sama dengan soalan yang saya terfikirlah. Ada dua soalan yang saya terfikir. Satunya ialah, begitu sukarkah dakwah ini sehingga sukar diwariskan? Sebab gambarannya macam, nak wariskan dakwah ni kena ada kriteria macam ni, kena fokus benda ni, macam susah sangat ke nak mewariskan dakwah ni kan? Begitu sukarkan dakwah ini sehingga sukar diwariskan kan? Tu satu soalan yang tak tahu ada yang tertanya atau tidak, tapi itu satu soalan yang mungkin timbul. Susah sangat ke nak wariskan dakwah ini? Dan yang kedua, mengapakah sistem usrah penting untuk membolehkan seseorang mewariskan dakwah? So that's another question. Okay, so macam mana pula? Sebab di state kat situ ialah hanya orang yang telah diproses betul-betul dalam sistem usrah inilah yang mampu untuk menjalankan ataupun mewariskan dakwah ini kepada generasi yang seterusnya. So macam mana tu kan? How come kan? Kok ada yang tertanya macam, aku dah lama ikut usrah pun still tak nampak macam mana nak wariskan dakwah ni kan? Yang lagi menarik kalau ada yang nak mengaku lah kan, aku dah ikut lama usrah dah sebenarnya, tapi aku pun belum mewarisi dakwah lagi. Itu lagi basic dan fundamental lah kalau ada timbul persoalan begitu. Itu dua soalan yang kita cuba rungkaikan petang ni dalam konteks sebab kita membincangkan pasal tauris dakwah. So susah sangat ke nak mewariskan dakwah ni kan? So itu soalan pertama, dan kemudiannya menjurus kepada how, bagaimana kan? Perlu dengan usrah juga ke? Kenapa dia sebut usrah tu crucial untuk membolehkan kita mewariskan dakwah kepada yang lain? Okey. Kita akan bermula, we go back to the fundamental source. Kita balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Satu soalan yang kita boleh tanya ialah, apakah bentuk dakwah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa bentuk dakwah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wariskan sebenarnya? Sebab ni nak menjurus kepada soalan yang pertama tadi. Susah sangat ke nak mewariskan dakwah yang Nabi sendiri wariskan kan? Apa dakwah tu sendiri apa kan? So itu soalan yang pertama. Dan terkait pula dengan how, sebab yang diwariskan dakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah para sahabat kan? So kita akan pergi shift juga melihat kepada bagaimana sahabat mewarisi benda tu. Dan datang soalan ini, bagaimana sahabat ditarbiyah? Bagaimana para sahabat ditarbiyah? Kan? Dan bila kita mengimbau sirah yang kita telah belajar, kita akan tengok prosesnya macam tough kan? Para sahabat melalui cabaran-cabaran yang berat lah sebenarnya kan? So soalan yang mungkin timbul ialah, perlu ke sampai begitu sekali? Perlu ke tarbiyah mereka tu macam tu sekali? Kan? Kalau kita scrutinize, kalau kita belajar sirah, kita akan tengok awal-awal tu kan siri, secara rahsia. So ada yang dah masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Khadijah masuk Islam. Kemudian berlaku shift supaya atas Allah punya indication bahawa perlu dijaharkan dakwah tu kan. Beberapa ayat lah, fasda' bima tu'mar dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW pergi ke Bukit Safa dan declare dakwah tu kan. Kat situ bermulanya transition kepada penekanan lah kan. Siapa yang kantoi, siapa yang diketahui keislamannya ketika itu memang diseksa. Now transition itu, sebab kalau kita lihat kepada para sahabat, tarbiyah mereka tu Rasulullah SAW lah yang menggenadilikannya, tetapi disusun dan diatur oleh ayat Quran yang turun dan arahan-arahan Allah. Dan kita tengok kenapa perlunya dakwah tu jadi gitu. Kenapa mereka, bila saya cakap kenapa tu, sebab apa? Sebab kalau kita tengok masa Abu Bakar dah masuk Islam, bukankah dia dah soleh? Ke dia tak cukup soleh? Perlukah jadi begitu dakwahnya untuk mereka ni jadi soleh? Dan kita akan dapat lihat bahawa tidak perlu begitu untuk mereka jadi soleh. Jadi persoalannya ialah, so kenapa perlu dakwah tu, tarbiyah tu jadi begitu sekali? Sedangkan mereka sedia soleh tanpa melalui semua itu. So yang itu kita nak cuba rungkai. Dan dia akan terkait balik dengan tajuk kita lah sebenarnya kan. So ada dua persoalan, dua topik kat sini. So kita mulakan dengan, so in the first place, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Apakah dakwahnya? So InsyaAllah kita semua familiar dengan
ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang famous, ayat yang insya-Allah rata-rata orang pernah dengar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang menggambarkan inilah purpose Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Tidaklah kami mengutuskan engkau, wa ma arsalnaka, ka tu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. So okey. Sebab untuk memahami apa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada para sahabat, so for sure itulah dakwah yang Nabi sendiri pikul kan. Yang Nabi mission yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dapat, dan itu kemudian diwariskan. So kita pergi pada dakwah yang Nabi sendiri dapat mission dia. Dia perlu mencapai rahmatan lil alamin. Soalan yang quite interesting kalau kita nak bincangkan ialah, kalau tercapai rahmatan lil alamin itu, apakah gambaran realitinya? Maknanya okey, tu purpose dia. So can we visualize kalau rahmatan lil alamin tercapai, macam mana apakah gambaran tercapainya rahmatan lil alamin tu? Siapa pernah cuba bayangkan? Sebab benda ni biasa kita sebut kan, rahmatan lil alamin. But what's the reality then bila kalau benda tu tercapai? Sebab saya would argue, saya akan boleh propose an argument bahawa kalau kita tak tergambar pun apa gambarannya, kita punya usaha tak terhala ke situ, sebab kita pun tak tahu gambarannya apa kan. So kita main buat je lah, dan kemudian statement itu akan hanya jadi percakapan sahaja lah kan, rahmatan lil alamin. Apa tu kan? Sebab kalau kita tak tergambar, macam mana kita nak menghala ke situ So satu hadis yang mungkin saya nak bawa juga pada petang ni untuk kita relate gambaran hujung tu, untuk kita appreciate rahmatan lil alamin. Satu hadis yang rasanya walaupun orang tak hafal mungkin the full hadis ni, tapi rasanya bila just mention apa yang disebut dalam hadis ni, kebanyakan kita akan familiar. Di-highlightkan ke sini dia punya dialog dalam hadis. Fakulna, so kami berkata, so yang merawikan hadis ni, dia ceritakan perbualan yang berlaku tu, bermula dengan kami berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tastansir lana, ala tad'ullaha lana. Tidakkah kamu, ni merefer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkah kamu akan meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah kamu akan memohon kepada Allah untuk kami, berdoa kepada Allah untuk kami? Sahabat telah merasakan keperitan yang mereka lalui, dan kemudian ini permohonan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak minta tolong ke dengan Allah untuk kami ini kan. Dan rasanya jawapan ni adalah quote yang famous So Nabi SAW bila dia menjawab, qad kana man qablakum, sebelum kamu dulu ada seorang yang telah ditangkap dan digali lubang untuknya, dibawa gergaji ke kepalanya dan terbelah menjadi dua, tetapi itu pun tidak memalingkannya dari agamanya. Ni ambil portion dia lah, sebenarnya dia sambung lagi kan, yang sikat besi sampai tertanggal daging daripada tulang kan. So itu hadisnya, rasa kita pernah dengar hadis ni kan. Cumanya apa kaitannya? Saya nak ambil later part of this hadis. Hadis ni agak panjang, so kita pergi kepada perenggan yang seterusnya ataupun sambungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, la yutimmanna Allah hadzal amr, sesungguhnya Allah akan sempurnakan urusan ini, hadzal amr, which is Islam itu sendiri dan dakwah itu sendiri, hatta yasirar rakib, sehingga boleh bermusafir seorang penunggang sekali, ma baina Sana'a wa Hadramaut, dia boleh bermusafir antara Sana'a ke Hadramaut, satu jarak lah kan. Ma yakhafu illallah ta'ala, dia takkan takut apa-apa pun melainkan takut kepada Allah SWT. Waziba ala ghanami, dan mungkin risau terhadap serigala, terhadap biri-biri dia, kambing biri-biri dia kan. Walakinnakum ta'jalun, tapi kamu ni tergesa-gesa, merefer balik kepada soalan yang awal tadi Cumanya yang hadis ni boleh dibincang dalam banyak sudut tapi kat sini just nak relate dengan gambaran rahmatan lil alamin itu Maknanya itu ni salah satu hadis yang memberi glimpse of the idea. Bila kita cakap rahmatan lil alamin tu apa? Satu gambaran ialah boleh bermusafirnya seseorang tanpa risaukan jenayah, tanpa risaukan perompak, tanpa risaukan apa-apa Maksudnya keadaan ketika itu tidak ada kerisauan terhadap yang mungkin ada sekarang. Kalau kita nak
biar anak kecil kita main kat luar pun kalau ada risau, maknanya belum sampai level itu maknanya belumlah rahmah lil alamin itu tercapai. That's the end goal, that's the picture yang sepatutnya terpahat dalam hati kita. Itulah gambaran rahmatan lil alamin yang kita akan usahakan supaya tercapai. Now, bila kita clear gambaran dengan okey, itulah rahmatan lil alamin, itulah misi Rasulullah SAW yang kita warisi dan kita kata itu juga misi kita. Satu soalan real yang kita boleh tanya pada diri kita, selagi mana peristiwa sebegini berlaku, ni cerita apa ni? Rohingya masih berlarutan kan, pelarian dan sebagainya. Adakah kita boleh claim rahmatan lil alamin telah tercapai? Kan, sekiranya kes-kes sebegini masih berlaku di dalam dunia ni, for sure belum capai rahmatan lil alamin. Sebab rahmatan lil alamin, setengah orang dia silap faham rahmatan lil alamin tu seolah-olahnya macam kita buat rahmat kepada orang. Tapi selagi mana kalau kita buat rahmat kepada orang pun, ada lagi penjenayah yang menzalimi orang lain dan sebagainya, belum capai rahmatan lil alamin. So sebab tu dia punya misi tu besar. Dia bukan just kita buat baik dengan orang, kita kena make sure tak ada orang buat jahat kepada orang lain, dan dia perlu ditangani sekiranya ada. Dan kat situ baru nampak kenapa datangnya syariat, kenapa kena ada hudud ke, kenapa kena ada sistem-sistem yang tertentu, sistem perundangan, tak boleh ada riba dan sebagainya. Maknanya the whole complete system akan kita appreciate fit dengan rahmatul alamin tu. Kenapa? Sebab tak ada orang yang akan dizalimi. Begitulah dia punya essence dia. Kan? Selagi ada kes begini ataupun kes begini, walaupun ni just tunjuk dia punya leader, tapi kalau di China tu, selagi mana Muslim, kalau kita kata Muslim di komuniti Muslim kat situ masih ditekan, masih tidak boleh bebas mengamalkan Islam dan sebagainya, adakah kita boleh claim rahmatan lil alamin telah tercapai? Di North Korea, di Korea Utara, Korea Utara, selagi mana rakyat dia mungkin tak bebas ke, selagi mana dakwah Islam nak masuk ke North Korea pun susah contohnya, adakah kita boleh claim rahmatan lil alamin tu sudah kita dekati? Sudah tentu tidak. So bagi sesiapa yang memahami, oh itulah dakwah kita, kena capai level itu, dia bukan hanya dalam kampung kita, dalam negara kita, dan baru kita akan realise, oh dakwah ni besar, dan nak mewariskan, sebab tu jadi nak mewariskannya pun ada cabarannya. Siapa yang nak memikul benda sebesar ini? So that's kita baru nak memahami, oh rupanya Islam punya dakwahnya begitu. Dan biasanya kalau dalam membincangkan surah-surah Makkiyah, satu lagi contoh yang saya suka bawa ialah, perasan tak di Mekah lagi ada wahyu yang turun berkenaan dengan pembelaan terhadap bayi perempuan yang dibunuh. Pembelaan terhadap bayi perempuan yang, kita tahu jahiliah yang ada tradisi itu, bila dapat anak perempuan dengan sebab-sebab tertentu ditanam, ditanam hidup-hidup. Kalau kita perhatikan, siapakah yang kita bela tu sebenarnya? Kalau kita di pihak Islam dan kita kata itulah misi kita, bila ada perempuan dibunuh kita kena bela, siapa yang buat benda tu? Dia adalah dibuat oleh orang kafir kan, basically. Kalau kita kata orang Islam tak buat, banyak setengah orang kata ada sahabat yang pernah buat, tetapi tidak ada para sahabat yang buat benda tu setelah keislamannya. Maknanya itu semua perkara jahiliah. So maknanya yang masih maintain buat adalah orang kafir. Siapa pernah faham Islam sebegitu? Ni surah Makkiyah, sepatutnya kita dah faham Islam begini ni dah lama dari kecil. Tapi kita tidak, pada pandangan saya. Siapa yang faham Islamlah pembela nasib anak orang kafir sekiranya dia dizalimi? Ke nasib dia lah, siapa suruh lahir dalam keluarga kafir kan? So itu semua kefahaman Islam yang asas, yang kadang-kadang hilang sekarang. Kita bela anak orang Islam sahaja. So benda-benda tu amat asing dari Islam asalnya. So itulah gambaran rahmatan lil alamin yang sepatutnya kita kejar dan kita cuba capai, yang sepatutnya amat itu akidah kita sebenarnya. Tetapi unfortunately kita kenal Islam dengan fiqh dulu, bukan dengan asas dia dulu. Anyway, itu gambaran dakwah Islam yang kita sepatutnya bawa dan kita sepatutnya wariskan. So InsyaAllah kita faham benda tu. Balik kepada persoalan tadi, rahmat itu adalah misi Rasulullah SAW. Satu persoalan yang mungkin interesting bila kita dah kata, oh itu misinya, rahmatul lil alamin begitu. Dan datang soalan, tapi kalau gitu, adakah Rasulullah SAW berjaya mencapai rahmatul lil alamin? Menarik soalan ni. Adakah Rasulullah SAW berjaya mencapai rahmatul lil alamin? Sedangkan ketika kewafatan Nabi SAW, masih tegaknya yang mungkin yang lepas tu jatuh kan, maknanya empire yang masih menghambakan orang dan sebagainya kan.
Dan kita tahu famous quote Rubai yang kata, kami datang untuk membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah sahaja, kan. Those kind of quotes. Maksudnya benda tu masih berlaku, kan. So macam mana, kan? Macam mana kita nak faham? Nabi wafat dalam keadaan rahmatan alamin tu memang belum jadi realiti lagi. Tetapi kita pula faham juga Nabi SAW diwafatkan setelah tugasnya selesai. How do we understand this? Bagaimana kita kata tugas Nabi SAW selesai, tetapi rahmatan lil alamin yang definisi tugas Nabi SAW itu sendiri belum tercapai? How do we consolidate? Dan dependent cerita, sebab kita petang ni memang semua kena compress sahaja, kan. Ni more kepada revision, benda yang kita dah bincang selama ni. Setelah Nabi SAW telah mewariskan dakwah itu kepada next generation yang boleh membawa kepada tercapainya akhirnya. That's the definition of tugas dia selesai, ya. Maknanya tugas Nabi itu memang para sahabat dah mewarisinya dan ready to take to the next level. So Nabi SAW tugas dia selesai from the perspective of tugas rahmatan lil alamin itu. Dan benda ni kita kena faham juga, sebab hakikatnya kita, pada pandangan saya lah, kita takkan sempat hidup sehingga nak tengok rahmatan lil alamin itu tercapai. Tetapi the question on to us yang kita kena jawab dengan Allah SWT ialah, adakah kita berjaya mewariskan kefahaman ini dan tugas ini kepada the next generation supaya tugas kita selesai dan mereka pula membawa kepada next generation until tercapai. So that's the definition of our tugas. Sebab tidak ada manusia yang boleh hidup, sebab kerja itu ratusan tahun, kan. Maknanya kalau kita kata bagaimana daripada zaman Rasulullah SAW kepada zaman kegemilangan tu, that is zaman kegemilangan Islam tu pun belum sampai rahmatan lil alamin, tapi dia jatuh balik, tapi maknanya itu pun dah makan ratusan tahun. Maknanya tak ada manusia yang boleh hidup from the beginning until tercapai rahmatan lil alamin. So tugas setiap kita, setiap generasi ialah memastikan pewarisan tu berlaku dan next generation tahu, okay, ni tugas kita, we have to take to the next level and then wariskan seterusnya dan seterusnya. So itu Rasulullah SAW selesai, para sahabat selesai, tabi'in selesai, tabi'in selesai. Kita bagaimana? That's yang kita nak faham dan kita nak cuba buat supaya insya-Allah kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita boleh kata kita dah melaksanakan tugas kita, insya-Allah. Okay. So that discussion relate dengan proses yang perlu berlaku kepada para sahabat tadi. Macam mana yang tarbiyah mereka perlu lalui supaya Rasulullah SAW boleh wafat dan mereka dah ready untuk mewarisi dakwah itu, dakwah Nabi SAW itu, dan membawa kepada level yang seterusnya, kan. Apa proses yang perlu berlaku? Adakah just cakap, okey, faham, dakwah rahmatan alamin, buat? Adakah itu? Ataupun apa prosesnya, apa, Dan kita pun dah tergambar dalam sirah, prosesnya tak semudah itu. Dia bukan hanya information transfer dan sebagainya, tapi proses yang macam-macam yang berlaku sepanjang yang kita belajar dalam sirah tu. Satu benda yang obvious, sepatutnya obvious dan insya-Allah obvious kepada kita, para sahabat ditarbiyah bukan untuk menjadi soleh, tetapi untuk membawa dakwah Islam ini ke serata alam. Dan until the point that alhamdulillah in the end rahmatan lil alamin tercapai, kan. Semua anything in between, be it pelaksanaan syariah di negara, be it mungkin perbincangan pasal jihad dan sebagainya, all of those is rangka untuk mencapai ke hujung tu. Kerana fact is, hakikatnya ialah ada manusia yang terkesan dengan dakwah dan dia akan menerima. Ada orang yang memang directly nak menyekat dakwah, so perlu ada cara deal dengan benda tu, ada disiplin jihad dan sebagainya, and so on and so forth. Ada dalam negara Islam yang dah orang jaga akhlak semua pun ada juga penjenayah, so sepatutnya ada hukum jinayat dan sebagainya. So all of those ialah rangka untuk capai pada the ultimate aim, insya-Allah. So itu maksudnya kalau kita, so persoalan sebesarnya kepada kita ialah, kalau kita yakin bahawa kita pun kena mewarisi dakwah ini dan mewariskan pula kepada generasi seterusnya, kita kena terima hakikat proses tarbiyahnya tak sama dengan proses tarbiyah untuk just menjadikan orang soleh. Kalau prosesnya hanya untuk membentuk orang yang solat 5 waktu, itu bukanlah soleh sangat, itu basic, kan. Solat 5 waktu itu basic, which is quite interesting. Dalam masyarakat kita macam kata, wah, nak cari calon suami yang solat 5 waktu. Itu bukan basic Islam ke? So that's how far we have fallen. Maknanya kalau basic Islam pun nampak macam soleh, patutnya soleh tu lebih, kan, tahajud ke apa benda, kan. So maknanya that's the reality. Maknanya then there's a lot of things to do.
So untuk just bagi orang yang mungkin tergelincir jadi mukmin yang practicing Muslim, itu ada proses dia. Jadi orang yang soleh ada prosesnya. Tapi untuk membina, untuk boleh memikul dakwah ni dan mewariskan dakwahnya seterusnya, dia akan jadi lain macam lah. So kalau kita join usrah ni untuk just menjadi orang baik, tiba-tiba prosesnya untuk membawa dakwah ke serata alam, memang kita akan rasa kenapa macam ni sekali kan. So that's where we have to understand proses yang bila Al-Banna gagaskan usrah itu, dia untuk ini, dia untuk membina seperti mana para sahabat dibina, untuk supaya dakwah tu boleh diwariskan, bukan just untuk menyebabkan orang tu baik seorang-seorang. Okey, so bila kita dah faham semua ini, okey, itulah gagasan dakwahnya yang perlu diwariskan, dan dia memerlukan proses yang memang membentuk orang yang mampu menggalas dan mewariskan seterusnya. Kita dah nampak, okey, kerja ni besar kan, kerja ni besar. So kita masuk kepada topik yang seterusnya pula, sebab tadi dalam buku tadi, tak tahulah ada yang tertanya ke tidak, dia ada sebut pasal jamaah, dan sebahagian kita mungkin familiar dengan word tu, oh jamaah, kita mungkin dah rasa macam itu norm, perbincangan kita dalam dakwah ni ada jemaah. Tapi bagi setengah orang macam kena ke untuk dakwah ni, perlu ke berjemaah? So kita kena address that question, perlukah berdakwah berjemaah? Bagi orang yang bila kata-kata dakwah itu untuk menyebarkan kebaikan, kisah bangang salam, senyum dan sebagainya, tak payah, jemaah tu tak diperlukan, semua orang boleh buat benda tu. But kalau kita kata dakwah ini untuk diwariskan kepada setiap generasi supaya akhirnya sampai rahmatan lil alamin, then it has a different level of discussion. Kita bukan cakap just dakwah sebarkan salam apa semua tu kan. Kita cakap pasal creating a generation yang boleh mewariskan dakwah kepada another generation dan sebagainya. So it is dia something else, dia bukan just tak apalah saya dah tulis status Islamik kat Facebook ke apa dan sebagainya. Dia bukan itu, dia something else yang kita kata yang memerlukan tarbiyah khusus itu, tarbiyah khusus. Dan salah satu konsep yang amat integral dalam Islam, ini pun hadis yang rasanya biasanya orang familiar. Iza kharaja salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum, ataupun kita translate, jika ada 3 orang bermusafir, hendaklah salah seorang dilantik jadi ketua. Apa maksud dia ni? Kalau ada 3 orang bermusafir, kena lantik ketua within the 3 orang tu lah. Apa mafhum dia? Mafhum dia dalam Islam ni, kalau kita pergi mana-mana pun, kita akan perasan amat ditekankan untuk sesuatu itu dibuat secara berjamaah. Bermusafir 3 orang adalah bermusafir beramai-ramai. Bermusafir 3 orang yang lantik ketua ialah bermusafir secara berjamaah. Boleh faham beza dia? Beramai-ramai tu just beramai lah. Berjamaah bila ada ketua dan ada, sebab berbeza Macam kalau kita kata, apa beza solat ramai-ramai dengan solat berjamaah? Ada ke solat ramai-ramai? Ada. Kalau kita tengok bulan Ramadan, biasanya senang nak tengok. Bulan Ramadan ramai-ramai pergi masjid. Lepas solat isyak, sebelum solat tarawih, biasanya orang akan bangun solat ba'diyah kan. So ramailah orang solat ba'diyah. So dalam solat ba'diyah tu, kalau kita masuk, itu solat beramai-ramai lah kan. Tak ada orang nak marah, betul kan saf? Sebab apa salah saf lah kan? Ni solat ba'diyah, seorang-seorang, tapi kebetulannya ramai-ramai buat serentak. Itu contoh soalan, itu contoh beramai-ramai solat lah. Tapi bila solat isyak tadi ataupun tarawih, biasanya orang solat berjemaah. So dia ada imam dan ada makmum. Bila jadi imam dengan makmum, jadi lain lah kan. Kalau solat fardu tu, bila solat seorang-seorang, nak solat isyak pukul 10 boleh, 11 boleh. Tapi nak berjemaah, bila qomat, kita betulkan saf kan. Solat seorang-seorang nak baca Baqarah pun boleh, nak baca Qul Huwallahu pun boleh. Tapi bila solat berjemaah, imam rokok, kita rokok. So dia ada disiplin. Dan dari benda yang sekecil-kecil, bermusafir 3 orang pun dalam Islam ditekankan kena berjemaah, kena ada ketua dan kena ada follower. Apatah lagi kalau kita faham, benda sekecil itu pun Islam kata kena berjemaah. Dia kata kecil-kecil kan. Tak. Bermusafir 3 orang lantik ketua. Apatah lagi benda yang sebesar dakwah yang nak capai rahmatul alamin yang memakan generasi ni. Mustahil Islam tak menekankan ini pun kena berjemaah. Kena ada leader, kena ada kiadah, kena ada jundinya di belakangnya. So itu nak kata konteks bila sebut jemaah pun, jemaah ni dia dalam konteks kalau orang dah yang meyakini dakwah yang besar ini perlu dicapai matlamatnya, dan nak tak nak sunatullahnya, dalilnya, semuanya menjurus kepada kena berjemaah. So isu jemaah ni timbul hanya untuk orang yang dah meyakini nak berdakwah lah kan. Kita tak boleh jump step Orang tu belum nak dakwah, kita tidur duduk cakap jemaah. Itu memang tak kena lah. Anyway, bila cakap pasal berjemaah ni,
dia salah satu elemen terbesar ialah isu disiplin sebenarnya. Macam dalam solat berjemaah tu lah kan. Maknanya kalau tapi iman aku kuat, aku nak baca Baqarah juga. Tak. Imbang rokok, kita rokok. Itu disiplin. Bila berjemaah ada disiplin. So satu ayat yang saya suka bawa bila cakap pasal isu ini ialah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Surah Al-Fath, ayat pertama. Now, kenapa ayat ni interesting? Dan kalau kita baca tafsir macam-macam kupasan pasal ayat ni. Satu, kenapa ayat ni mengundang perbincangan? Sebab unlike ayat yang lain di mana biasanya bila Allah cakap pasal fath, bila Allah cakap pasal kemenangan, kejayaan, dia sentiasa dalam bentuk macam iza jaa nasrullahi wal fath. Allah bagi nasrullah dan kemudian al-fath. Dan sentiasa kita akan berasa macam itu. Allah bagi bantuannya dan datanglah kemenangan dengan itu. So rumus dia bantuan Allah, kemenangan. Tapi dekat sini, this is the only place yang kupasannya ialah Allah tak kata Allah bagi bantuan, Allah bagi fatah tu sendiri. So sebab tu dia macam wah, ini lain macam ayat ni kan. Allah bagi fatah tu sendiri. Bukan Allah tak cakap nasrullah ke dan sebagainya. Kalau perang Badar pun Allah kata Allah bagi malaikat dan sebagainya. Tapi Allah kat sini Allah terus bagi ini kejayaan aku bagi. Fatahna laka untuk kamu. Tak cukup dengan itu, fathah mubina pula kan. Oh, ni fathah mubina, bukan calang-calang, bukan ambiguous, maknanya clear cut victory, clear cut kejayaan. Dan dia jadi lebih interesting tu sebab orang nak mengaitkan, so kat mana kejayaan ni kan? Bila tengok sirah dan semua, kat mana? Dan ada segelintir mufassir yang memang kata pasal Fathul Mekah, tetapi kebanyakannya kata pasal Hudaibiyah. Kalau rasanya semua dah pernah dengar benda ni kan. Which even become more interesting sebab macam mana Hudaibiyah tu kemenangan yang nyata? How come? How do you kata Hudaibiyah tu kemenangan yang nyata? Para sahabat pun tak rasa dia kemenangan kan. So ini pun mengundang banyak tafsir. Ada yang kata masa apa orang kata? Masa keamanan tu bila dakwah dan sebagainya. So ini titik tolak kepada kemudiannya domino tu jatuh dan sampai Fathul Mekah dan sebagainya. Which is quite interesting. Sebab ada yang argue balik. Kalau itulah argument dia, dia belumlah fatah tu kan, sebab maknanya dia permulaan kepada kemenangan lah, bukan dia tu sendiri kemenangan kan. So macam tak menjawab. So salah satu tafsir yang saya nak kongsikan hari ni, walaupun majoriti mungkin dah pernah dengar, ialah dia kata first dia kata ayat ni kita kena faham based on bahasa. Dia kata laka tu maknanya kemenangan Nabi SAW, bukan umat Islam. Inna fatahna laka. Ka tu kalau kita baca Quran singular tu memang biasanya menjurus spesifik kepada Nabi. So how to understand that? So pendek cerita, sebab kalau nak cover tafsir-tafsir ni memang jadi panjang sesi kita. Pendek cerita, just to refresh, is the sahabah. Kejayaan Nabi SAW itu adalah sahabat tu. Apa maksud dia? So yang ni kena balik pada peristiwa tu sebab di-argue bahawa itulah ultimate challenge kepada para sahabat ketika itu, dan kelulusan mereka menyebabkan itulah kejayaan paling nyata yang menyebabkan lepas tu mudah untuk Allah jatuhkan semua domino yang lain. So, just to appreciate, kita balik semula. Para sahabat ni, macam kita sebut tadi, tarbiyah dia melalui macam-macam ujian. Di Mekah pun ada ujian fizikal, kena seksa, mental dan sebagainya. Dan juga ujian keimanan. Isra' Mi'raj. Ya Allah, tiba-tiba Nabi SAW bawa cerita macam ni pula. Nak percaya ke tidak kan? Kemudiannya hijrah, kemudian Badar, Uhud. Dan satu kelamat yang besar juga ialah Perang Ahzab. Di mana berkumpulnya Ahzab kan. Banyak hizib, banyak kumpulan-kumpulan berkumpul untuk menghapuskan kan. So ketika itu memang kalau kita tengok peristiwa itu, maknanya dia punya ketakutan tu lain macam. Allah bantu. Kemudian just after that, kalau kita nak bayangkan, put us in that position tiba-tiba Nabi dapat mimpi masuk Mekah dalam keadaan ihram. Wah, ini lagi menguji keimanan lah ni kan. Sekejap, kau nak kata kita akan pergi Mekah ni, ihram pula. Ihram ni bukan pakai baju besi dengan pedang nak perisai, nak protect diri kan. Ni memang serah tengkuk kepada masuk tempat orang yang baru je itu dia nak bunuh kita. Dia kumpul semua orang nak bunuh kita kat tempat kita. Tidak pun kau nak kata kita nak pergi masuk tempat dia dan kau nak berihram. Memang serah tengkuk lah ni kan. So event ni dia amat menapis So maknanya orang yang masih ikut tu dah lepas lah. Kemudian pergi pula tak dapat masuk. Wah, ni apa pula kan. Tadi Nabi kata dah mimpi boleh masuk, tak boleh masuk pula. Kemudiannya peristiwa dengan Uthman kan. Dah dapat berita Uthman dibunuh,
Oh, ada Bai'atul Ridwan. Itu pun dah ada challenge. Kemudian rupanya Uthman masih hidup. Kemudian ada perjanjian Hudaibiyah. Yang butir perjanjian itu pun satu hal. Tetapi ada hal ialah kita datang ke sini dengan meyakini apa yang Nabi cakap, despite all the challenges tadi. Tiba-tiba, kita habis kat sini, balik. That's the first time, ni argumentnya kan. That's the first time dalam sirah collectively semua sahabat tak sami'na wa ata'na. Dia semua terdiam, tak boleh nak accept. Until kemudiannya dipendekkan cerita, Nabi SAW lead by example dan kemudian accept juga. Then ni satu keputusan yang menarik from ayat ni lah. Allah kata itulah kemenangan bagi kamu yang nyata. Kamu telah mendidik. That's the criteria. This is the benchmark. Ini kelulusan mereka lah. Now diorang dah ada level disiplin yang paling tip top. Yang inilah generasi pewaris dakwah Nabi yang ready untuk dakwah Lepas tu domino tu cepatlah jatuh kan. Sampai Fathul Mekah dan akhirnya Nabi dah ready untuk diwafatkan. So dia quite interesting bila kita cakap dalam konteks kita. Adakah tarbiyah kita membina generasi yang begitu? Disiplin sampai begitu kan? That's the challenge. Diuji macam-macam, physical, mental, kesabaran, iman dan sebagainya. Until the maximum point, sahabat masih lulus, ini kemenangan yang nyata. The level of sahabat yang telah berjaya, Nabi SAW bina. Right. So pembincangan ni menjurus kepada, so from that perspective kita akan nampak, kenapakah model tarbiyah yang Al-Banna bina ni memang model dia adalah untuk membina jundi kan. Sebab kalau dia just untuk membina kefahaman, banyak benda tak perlu kan. Macam kalau saya dah faham daurah tu, tajuk ni saya dah pernah dengar, tak payah datang daurah boleh tak? Contohnya soalan begitu, maknanya kita tak faham purpose wasilah tu dibuat. Wasilah dibuat, salah satu benda besar ialah untuk melatih disiplin kan, melatih disiplin itu selain daripada dah cover tak cover bahan dan sebagainya. So itu so kalau orang tanya pula, penting sangat ke benda ni untuk dakwah kan? Penting sangat ke kita bina orang sampai level macam tu sekali untuk dakwah? Now, selain daripada kisah Nabi, jom kita ambil dalam sejarah, dalam lipatan sejarah, event-event yang kita boleh ambil ibrah. Kita ambil contoh-contoh yang semua orang kenal lah kot. Satu, Salahuddin Al-Ayyubi. Semua kenal kan? Semua tahu apakah sumbangan besar, event besar yang kita kaitkan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Pembukaan Baitul Maqdis contohnya. Dan salah satu figure lain ialah Muhammad Al-Fatih. Pun semua orang kenal. Membuka Constantinople. Dan ini sebenarnya gambar-gambar ni semua ambil dari internet. So dalam gambar ni dia kata Muhammad Al-Fatih ni dikenali sebagai military genius, which is quite interesting. Military genius, kenapa? Dan rasanya satu peristiwa yang memang dikaitkan dengan Muhammad Al-Fatih ni yang terkait dengan kejeniusan dia, amat luar kotak lah dia punya strategi tu kan, iaitu masa nak menembusi Constantinople. So bagi yang ni just nak bagi gambaran, power tak strategi dia. So dipendekkan cerita so sekejap kita ambil pointer sekejap. So harap nampak pointer ni. So ini Constantinople ni dua peta yang sama oleh site yang berbeza. Just nak bagi gambaran yang berbeza. So serangan tu dari macam-macam arah. So ni semua tentera Muhammad Al-Fatih lah ni kan. Tapi nak tembus itu memang mencabar. Dan juga dia ada armada yang lalu di laut. Cumanya ceritanya kat sini ni laut yang bergelora. So armada ni nak tembusi kat sini ni memang susah. Tapi ada laut yang ataupun air yang tak bergelora, which is this part here. Cumanya memang dia dah pasang rantai menutup kat situ kan. So memang kapal tak boleh masuk kat sana tu sebab dia dah pasang rantai. So apa yang dia buat? Kisah yang famous dia bawa kapal tu naik atas darat ni, turun kat belah sini, naik atas bukit sini, turun belah sini dan dia menguasai ke sini. Which is ni luar kotak habis ni kan. Strategi bukan calang-calang ni kan. Bawa kapal naik atas darat, turun belah sana. Ni bukan maknanya satu kerja yang strategi dan kerja yang lain macam so itu salah satu lah daripada event-event yang berlaku yang biasanya orang highlight, ni memang power dia punya strategi. Now, satu soalan, of course alhamdulillah kebetulan 2 tahun lepas kot, masa saya pergi ke Istanbul, pergi ke museum Museum Al-Fatih tu, dekat dinding dia tu memang dia ukir benda tu dia ukir macam gambaran ramai orang tengah tarik kapal tu ramai orang tengah tarik kapal tu sebagai salah satu strategi yang berlaku ketika itu. Now, soalan yang kita mungkin tak nak tanya kat kita kita kata
oh ini hebat Muhammad Al-Fatih. Dan kalau kita peristiwa Salahuddin Al-Ayyubi pun, oh hebat Salahuddin Al-Ayyubi. But the question is, diorang ke yang buat benda tu? Adakah Salahuddin Al-Ayyubi ataupun dalam konteks ini, adakah Muhammad Al-Fatih pergi tarik kapal tu? Tak, dia bagi arahan kan. Dia buat strategi, dia bagi arahan. Yang tarik kapal tu siapa? Semua jundi dia, tentera dia. So, with that in mind, saya akan datangkan satu soalan. Kalau Muhammad Al-Fatih yang sama, yang sehebat itu, yang sama, tetapi di belakang dia bukan tentera dia ketika tu, tapi kita-kita, ikhwah-ikhwah kita ni lah belakang dia. Adakah peristiwa ni akan berjaya? Adakah akan terbuka Konstantinopel? Cuba kita bayangkan. Muhammad Al-Fatih yang sama, itulah dia, Muhammad Al-Fatih. Kan, dengan leadership dia, dengan apa tu. Tapi di belakang dia bukan tentera dia itu, ketika itu. Tapi kita, sekarang, ikhwah-ikhwah yang ikut usrah ni, bukan orang biasa ni, orang yang ikut usrah. Yang saya terbayang, dia takkan jadi. Sebab apa? Mungkin Muhammad Al-Fatih dah sampai ke sini kan. Dia kata, mana-mana kapal ni kan? Ikhwah, mana kapal? On the way. Tu kan jadi kan. Ataupun, that's one scenario yang biasa berlaku lah kan. So, ataupun, okey, ikhwah, kita akan tarik kapal ni naik atas bukit semua kan. Inilah kita punya kiadah ni kan. Suka bagi arahan menyusahkan kita. Dia tak tahu kita susah kan. Suka dia je suruh. Ataupun yang lagi dahsyat, inilah kiadah kita ni kan. Otak kat lutut kan. Kapal untuk air, bukan untuk darat dan sebagainya. Now, kenapa saya keluarkan komen-komen macam tu? Sebab saya rasa itulah normal reaksi orang yang saya kenal yang ikut usrah terhadap arahan-arahan yang berat. Tetapi kat sinilah nak point, semua nama-nama yang kita kenal, kejayaan dia kerana di belakangnya ada ribuan, ratus ribu jundi yang sampai level sami'na wa ta'na. Bila dia gagaskan satu strategi, semua ready, sami'na wa ta'na, jalan. Kalau dia hebat macam mana pun strategi, di belakang dia tengoklah insya-Allah tengoklah kalau free. Tak jadi. Memahami realiti itu dan sunnatullah itulah sistem usrah ni kena create jundi-jundi tu. Sebab kalau muncullah sesiapa tokoh sehebat mana pun tapi tak ada orang yang mampu nak execute di belakangnya begitu, event-event besar dalam history kita tak berlaku. So that's what we have to realise. Oh, sistem usrah kita untuk membina orang yang boleh menjadi tulang belakang kepada leader. Bila dia muncul tu, kita dah ready untuk menggempur kan. So Al-Banna pun menggambarkan itu bila dia set up Katibah dan sebagainya. Itu gambaran dia. Kita nak set up orang yang begitu. Sebagaimana orang dia, setiap Nabi kan dia ada kan Hawariyun. Kalau Nabi Muhammad SAW ada Ansar. Kalau Muhammad Fatih Salahuddin memang dia ada tentera di belakang dia. So kita semua nak buat kepala sendiri memang tak jadi. Okey. So bila kita cakap pasal disiplin ni sebab ni contoh dengan budak-budak itu saya bawa. Kita pernah tak tengok kalau cerita askar ke apa, kadang-kadang dia ada macam tu kan. Okey, esok misi kita jumpa dekat situ pukul 9. So synchronize masa macam ni kan. Itu level disiplin nak make sure semua orang masa jam dia sama dan kita dah tahu esok atau bila-bila kita akan jumpa this exact time. Possible tak untuk kita buat benda ni dalam usrah ataupun daurah? Okey, daurah kita pukul berapa? Semua synchronize time supaya tak ada orang yang terlambat, kata jam dia lambat 5 minit lah apa. Possible tak? Ke kita memang mafhum, alah kalau dia kata start pukul 9 siku lah tu. Kalau macam tu, itu masalah. Maknanya we have something wrong dengan tarbiyah kita kalau itu yang berlaku. So sebab kita punya benchmark ialah untuk membolehkan generasi ini memikul dakwah tu dan mewariskannya. Kita bukan just nak orang yang at least dia datang, dia dengar. Bukan. So we have to up our, orang kata apa yang kita nak capai tu. Selari dengan dakwah tu sendiri, selagi dengan dakwah Nabi SAW itu sendiri. Now, bila cakap pasal usrah ni quite interesting bila orang kata apa sandaran awak berusrah-usrah ni kan ada dalil ke? Satu jawapan yang agak common ialah okey, kita tengok balik rumah Arkam bin Abi Arkam. Sebab itulah kita usrah, dia berkumpul, itu kita berkumpul usrah. Jawapan tu agak interesting. Tak salah jawapan tu, as long as kita buat macam yang sepatutnya lah kan. So macam kalau kita tengok rumah Arkam bin Abi Arkam, apa yang berlaku dekat situ? Adakah dia majlis menadah ilmu? That's the first question. Adakah dia majlis menadah ilmu? Ataupun dia apa? Sebab biasa word orang akan guna ialah dia markas. What's the meaning of markas? Kalau kita tahu kisah Umar bagaimana dia masuk Islam, so daripada dia nak bunuh Nabi sampai dia pergi ke rumah adik dia Fatimah, dan berlaku rupanya dalam tu ada adik dia Fatimah dengan suaminya dengan seorang nakib kan, Khabbab.
Dan kita tahu kisah tu apa yang berlaku. Dan kemudiannya masa dia dah insaf apa semua tu, dan khabar tu yang bawa dia pergi ke rumah Al-Arkam bin Abil Arkam, dan berlakulah Islam apa semua tu kan. Now, that give a glimpse, sebab masa tu sir, so sebab kebanyakan strategi ni tak kita susah nak jumpa cerita dia, tapi that give a hint of apa yang sebenarnya berlaku. Maknanya orang yang dapat di rumah Al-Arkam bin Abil Arkam, dia sebenarnya jadi nakib ke rumah-rumah yang ialah wanita ke suami isteri yang tak boleh nak pergi situ kan. So kalau kita kata kenapa usrah? Sebab saya nak ikut model Arkam bin Abil Arkam. Okey, menarik. So awak bawa usrah siapa? Baru betul kan? Saya bawa usrah tu kan. Sebab kat sini maknanya kalau kita kata usrah kita macam rumah Arkam bin Abil Arkam, so sepatutnya itu jadi markas untuk setiap kita ni ada membawa usrah lain kan. Bukan kita tak tahu, tak ada bawa apa. Dan janganlah kaitkan dengan rumah Arkam bin Abil Arkam. Tak ada kaitan kan. So itu kena difahami. So bukan nak kata link tu salah. Maknanya amalkan dengan betul supaya kita ni ikut usrah dan menjadi nakib pada usrah yang lain, dan itulah model yang berlaku sebegitu, insya-Allah. Nah, dalam perbincangan ini kalau kita dah faham, macam tu lah rupanya usrah ni untuk tu apa semua tu, baru banyak benda akan make sense. Contohnya rukun usrah. Rukun usrah apa semua kita tahu kan? Ta'aruf, tafahum, takaful. Tapi benda ni biasanya diteorikan dan tak ada orang appreciate secara real lah. Bukan tak ada orang, tak ramai. Kalau kita tak pernah cerita benda ni, sebab ramai orang tahu benda ni sebab diceritakan rukun usrah ialah ta'aruf, tafahum, takaful. Supaya kita hafal. Tapi kalau kita tak pernah cerita benda tu, orang just ikut usrah, dan kita tanya secara spontan boleh agak tak apa rukun usrah? Boleh agak tak apa rukun usrah? Kalau orang tu tak pernah dicerita benda ni secara verbal, agak-agak je dia jawab apa Saya akan terbayang dia akan jawab, rukun dia yang pertama mungkin tilawah, lepas tu kita cover bahan, lepas tu makan kot. Mungkin dia akan terbayang itulah, sebab itu yang berlaku week in week out kan. Yang kita duk cerita rukun usrah ni bilanya berlaku kan. So dekat situ macam kalau kita claim itu rukun usrah, make sure dia betul lah rukun usrah. Dia bukan just teori yang kita pernah cover dan dia luput kan. Yang usrah yang kita berlaku tak ada kaitan. So rukun usrah ni hanya boleh difahami bila kita faham usrah ni untuk create that generation dan sebagainya, dan baru kita akan faham make sense. Sebab tu penting ta'aruf, tafahum, takaful, because it's about creating that generation yang saling memahami, saling membantu dan sebagainya. Dia bukan isu bahan apa dah cover dan sebagainya. So that comes later part of the element of proses tarbiyah tu. Tapi the bigger essence ialah macam mana benda ni kita menjadi satu team, satu jentera kan, untuk merubah dan sebagainya. So harapnya kita dah makin clear. Walaupun rasanya majoriti yang hari ni dah clear pun benda ni, tapi refreshment bila kita cakap pasal ini elemen yang penting bila kita nak cakap pewarisan jemaah, pewarisan dakwah itu sendiri, based on dakwah yang kita fahami, dakwah Nabi SAW. So sistem usrah ni adalah salah satu komponen penting dalam pelatihan amal jama'i. Maksudnya apa? Apa contoh? Isu punctuality, bila kita cakap pasal amal jama'i, makin lama kita berlatih dalam amal jama'i, makin kita akan realize dan appreciate kita bukan lagi hidup seorang-seorang, dan apa tindakan kita bukan hanya implikasi diri kita seorang. Contohnya sebelum ni, aku lambat 5 minit, maknanya aku lambat 5 minit lah. Tapi bila dah biasa dengan amal jama'i, kita akan perasan lambatnya kita 5 minit membazirkan bukan 5 minit. 5 minit dia, 5 minit dia, 5 minit dia, 5 minit dia. 50 minit rupanya kita telah bazirkan. Kita akan rasa setiap tindakan kita lebih besar implikasi dia bila kita beramal jama'i. So jadi kita akan makin punctual, makin on time dan sebagainya lah. Semua disiplin itu akan dijaga. Kerana implikasi dia bukan kita saja, kepada semua orang. Dan dia multiply. So kita akan start realize benda tu. Tambah lagi benda lain lah. Contohnya usrah, daurah dan sebagainya. Benda-benda wasilah jama'i ni, hakikatnya kita semua sibuk jaranglah orang tak tersibuk kan. Kita semua sibuk, semua kesibukan masing-masing, but agenda dakwah ni perlu dicapai. Dan kita perlu latihan awal, which is bila mana macam mana nak setiap kita terlatih untuk menguruskan kesibukan masing-masing tapi still menjaga disiplin itu kan. So kita kena work around lah. Maknanya waktu ni ada usrah kita yang sama-sama kita agree, ni daurah kita dan sebagainya. So work around it supaya kesibukan kita tu semua settle, sebab masing-masing pun ada kesibukan masing-masing. So itu latihan awal sebelum kita nak mengidam jadi level tentera ataupun level
inna fatahna laka fatham mubina ataupun tentera Muhammad Al-Fatih tadi. This is the starting point to reach that level, insya-Allah. So dengan latihan ini kita akan bertahap makin disiplin tu makin jadi part of diri kita. Satu sisi lain so ni about another angle, berkenaan dengan pewarisan dakwah. Dan bila kita nak mewariskan dakwah ini, so kita nak generasi yang diwariskan itu mampu pikul. Dan dekat sini ada satu perbincangan pasal melihat potensi orang. So insyaAllah semua familiar ayat ni kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ayat ni dalam surah Al-Alaq, second half, part yang belakang, part yang kedua. Dan kalau kita tengok surah tu, dan kita pun dah cover insyaAllah, dia berkenaan dengan Abu Jahal kan. Abu Jahal yang melarang Nabi solat kan. Abdan iza solat tu Nabi SAW. So Abu Jahal ni yang yanha tu, yang menegah Nabi solat. So ada kisahnya kat situ, ada asbab nuzul. Dan part ni memang cerita pasal Abu Jahal. So bila sampai part ni, quite interesting maknanya Allah mendidik, mentarbiah Nabi SAW untuk melihat potensi kan. Maknanya Abu Jahal tu kita tahu karakter dia. Dan kita tahu ketika tu dia jahatnya macam mana kan. Dia even mengancam Nabi SAW, kalau kau masih teruskan solat depan Kaabah ni, aku akan bunuh kau. Dan kalau kita tengok tafsir, kita akan nak tahulah apa yang berlaku lepas tu kan, kenapa dia tak jadi bunuh tu kan. Tapi kita tak sempat cover benda tu kan. Kita nak fokus kepada ayat ni. Ara'aita, apa pandangan kamu atau pembahas kita, kau rasa macam mana in kana 'alal huda, kalau dia tu dapat hidayah, au amara bit taqwa, dan menyuruh kepada takwa ataupun berdakwah. Adakah kita ada rutin tu kita tengok ada orang jahat semacam, kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah dan berdakwah? Oh, mesti power tu kan. Ara'aita in kazzaba wa macam mana pula pandangan kau kalau dia tu mendustakan dan berpaling? Oh, dia akan jadi musuh Islam yang tegar kan. So dengan itu kita akan faham, oh sebab itulah Nabi SAW mendoakan dia kan. Abu Jahal dan Umar, dua orang yang didoakan, dua orang yang potensinya sama. Betul tak potensinya sama? Maksudnya kita tahu dia punya fizikal kekuatan dia, kita tahu gangster dia macam mana, dan kita tahu kedua-duanya ada ketajaman otak yang lain macam. Dalam konteks sirah Islam, kita tahu Umar punya ketajaman fikiran. Abu Jahal pun sama, betul tak? Apa gelaran Abu Jahal sebenar? Abu Jahal ni kita yang panggil dia kan, tapi kalau dia masyarakat dia dipanggil Abu Al-Hakam. Gelaran macam sama dengan Luqman Al-Hakim kan. Orang yang brilian lah. Dia dikenali dengan otak yang begitu. Sebab itu bila dilihat dua orang ini, Abu Jahal dan Umar, Nabi dia ajar dalam ayat ni untuk melihat potensi. Macam mana kalau dia dapat hidayah? Mesti dia akan dapat jadi dakwah yang hebat. Dan atas takdir Allah, dua sampel ni Allah nak tunjuk Umar menjadi yang inkana 'alal huda aw amara bit taqwa, dan Abu Jahal tu menjadi kazzaba wa tawalla. Dan kita tengok apa yang menjadi kan. So sepatutnya di depan kita kita kena terlatih diri kita bila melihat apa-apa, kita jangan tengok orang yang baik je yang ada potensi. Maknanya karakter tu kan. Maknanya walaupun dia masih jahat, tapi kalau dia dapat hidayah ni, wah, untung kan. Jom kita try. So itu pelatihan kita untuk, sebab orang macam ni yang boleh bawa dakwah to another dimension. Macam kita cakap, Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam dalam tempoh yang dekat tu, menyebabkan fasa dakwah tu berubah. Betul tak? Bila Umar masuk Islam, dia tanya apa kepada Nabi SAW? Bukankah kita ni benar? Kenapa nak nyorok-nyorok ni? In other words, Nabi kata betul. Dan dia orang keluar dari rumah Abil Kam tu, dia keluar. Dan fasa dakwah berubah. Bukankah sebelum tu pun Nabi dah yakin benar, kita ni benar, tapi tak boleh keluar sebab dakwah belum ada figure yang kuat macam tu. Once ada Hamzah, ada Umar, now we are going to the next level. So dalam sesi pagi tadi, tak silap, Dr. Haris ada sebut contoh Umatil Misani kan, masa dia hakim dan sebagainya, orang nampak ada potensi. Oh, ni rugi kalau dia tak join dakwah ni kan, bukan calon-calon orang. So itu, ni mindset mindset bila kita nampak figure yang ni kalau dapat dakwah ni menarik ni kan, target. Itu mindset dia. Sebab dia orang lah yang boleh, maknanya kadang-kadang kita ada ramai orang tapi yang bukan quality itu punya level, yang menyebabkan orang tu bila dia masuk seorang je pun dia boleh carry beyond yang ramai-ramai yang ada sekarang. So target. Sebab kita nak wariskan dakwah ni to the next level. So siapa yang target dia orang dan dapat tu, subhanallah, pahalanya cukup besar. Okay, that's another dimension pasal dia dah masuk berkenaan dengan tajmid yang awal pagi tadi kan. Melihat potensi orang. Now, dalam masa yang berbaki, dalam masa ada 17 minit lagi ni insya-Allah, kita cuba tengoklah beberapa aspek
practical lah kot tadi semua hopefully more conceptual yang hopefully membentuk itu dia punya ni kan. So dari segi practical ada beberapa benda lah yang lebih practical lah kot, relatively speaking. Satu, saya rasa satu benda yang penting bila kita kata kita nak mewariskan something, kita kena share the vision, bukan sekadar share burden, bukan share work. Sebab kadang-kadang dalam kita bekerja ni, kadang-kadang kita tak sedar yang kita duk share ke bawah ni, maknanya daripada atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai tak kisahlah dia pusat, negeri, kawasan, kepada ahli usrah. Kadang-kadang yang dia share tu semua kerja tau, maknanya buat ni, buat ni, buat ni. Tapi orang bawah tu jadi macam buat, tapi dia tak tahu benda ni untuk apa, kenapa, apa gagasan dia kan. So dalam kita bawa usrah pun kadang-kadang kita kena buat ni, kena buat ni kan. Yang lagi boleh sustain tu biasanya we share the vision maknanya dia jadi orang yang berwawasan. So kalau dia terputus hubungan orang pun, dia vision tu menyebabkan dia buatlah apa yang boleh kan, cari jalan. Berbanding orang yang macam kenapa tak jalan ni, itulah belum arahan tak sampai lagi KPI tak turun lagi, ataupun orang macam tu masalah sikit. So share the vision. Selalu di remind saya teringat bila Ustaz Muhaimin ataupun syuyuh-syuyuh yang kadang-kadang share, dia kata dia orang balik, ni generasi awal dakwah di Malaysia, dia orang balik ke Malaysia bukannya ada platform yang tersedia dan sebagainya, tapi dia kata dia bawa balik dengan vision dan risalah ta'lim je contohnya kan. Itulah starting point dia untuk create macam-macam. Kita pula, ni generasi saya lah kan, kita dah macam-macam, institusi ada, ni ada, buku pun banyak, melambak, manhaj apa semua ada. Tapi mungkin yang kurangnya itulah kan, vision tu tak ada, macam kita nak buat apa sebenarnya kan. So dia jadi macam, so make sure share the vision supaya dia absorb the vision tu, dan insyaAllah yang lain tu dia akan jadi semangat. Bukan just share, ni ada kerja lagi lah nak turun kat korang kan. So itu yang pertama, aspek yang agak praktikal. Kedua, saranan kepada, biasanya orang kata syuyuh lah, tapi tak kisahlah, sesiapa yang ada any level of experience, sebab akan ada orang yang kita boleh share pengalaman kita sebenarnya. Umur saya ni bukanlah syuyuh sangat, tetapi ada je orang yang lagi muda, jenis student dan sebagainya, yang boleh memanfaatkan pengalaman saya dan sebagainya kan. Always cari peluang untuk kongsi pengalaman dengan the next generation, sebab inspirasi, benda-benda macam tu dapat vision, dapat experience, dapat another dimension, mahal harganya kepada seseorang tu menjadi jati diri dia untuk rasa macam berkobar-kobar untuk buat something So make sure tidak ada yang kita yang tertinggal dalam bab ni. Jangan rasa macam tapi siapalah, ini masalah kita kan, siapalah saya ni. Tak, kita bukan nak kata, saya bukan nak cakap awak ni siapa kan, nak cakap setiap kita sebenarnya ada pengalaman something yang boleh di-sharekan dengan someone kan. Mungkin tak semua orang yang mungkin, kalau kita nak kata macam ni saya di umur ni nak share dengan syuyuh memang tak fit lah kan, sebab syuyuh tu memang lagi berpengalaman, tapi ada orang yang lagi muda daripada saya dan sebagainya. So sentiasa ada orang yang boleh memanfaatkan pengalaman kita sebenarnya, dan regardless pengalaman kejayaan, pengalaman kesilapan yang mungkin dia boleh belajar tanpa dia ulang kesilapan tu, pengalaman dan sebagainya, pengalaman macam mana kita terdetik nak bersama dengan dakwah, pengalaman apa yang menyebabkan aku ni passionate sangat kan. Ada setengah-setengah orang tanya saya kan, kenapa awak ni suka sangat jadi menyampai, jadi muajih kan, ada cerita dia dan sebagainya. So all those things hopefully kita boleh share supaya ada orang lain absorb, dan insyaAllah kalau kita tengok from one dimension, sesiapa yang menggunakan satu sunnah dan sebagainya, orang ikut, pahalanya banyak So jangan lepaskan peluang, apatah lagi benda-benda yang berkaitan dengan mewariskan dakwah ni. Sebab kalau dia tertrigger untuk jadi, wah aku pun nak jadi macam tu, dan membentuk seumur hidup dia lepas tu, punya banyak kan, dan kemudian dia bentuk orang lain pula, subhanallah. So jangan lepaskan peluang jangan lepaskan peluang. Kita ni kadang-kadang ada pengalaman, boleh bagi tazkirah sikit, tak apalah, rugi lah, sebab kita dah beri peluang untuk sampaikan something yang mana tahu ada orang yang amat terkesan dengan benda tu, pahala bukan calang-calang bila dia amalkan kan. So tapi kita tak grab, maknanya kita rasa benda tu kecil ke apa, wallahualam. So grab this opportunity. At the same time, bagi yang muda, bagi yang masih meniti dalam memahami tarbiyah, dakwah dan sebagainya, cari peluang untuk garap, absorb pengalaman-pengalaman yang ada So tak semua orang, kita kena appreciate juga, tak semua orang syuyuh ke orang yang berpengalaman ni jenis orang yang talkative, yang suka tiba-tiba nak cerita dengan orang Kita yang kena pergi ziarah dia, cuit-cuit sikit, dan baru dia akan cerita dan sebagainya. So cari peluang tu. Saya dulu amat bertuah lah, sebab selalu pengalaman dengan Ustaz Ilyas Osman
Satu, pengisian dia tu menarik, banyak dapat. Tapi yang paling yang memang tak lupa sampai sekarang dan insya-Allah sampai mati ialah benda yang, sebab biasanya lepas bagi pengisian tu kita akan makan dengan dia dalam talam. Sekarang ni masih norm ke benda ni, makan dalam talam dengan dia. Dan kat situ lah macam-macam kita tanya kan. Dan kat situ saya amat bertuah sebab ada member yang jenis tak filter punya mulut, semua soalan dia tanya kan. Ustaz ada benda yang memang menyesal. Boleh cerita sikit. So dan Ustaz ada kongsikan benda yang sampai sekarang memang mengesani diri saya ni kan. Soalan lagi dia kata, Ustaz, saya tengok dalam dakwah ni asyik ramai perempuan je kan. Saya rasa yang lelaki ni kena ambil responsibility lah untuk berpoligami, dan Ustaz kena tunjuk qudwah. Kan? Ingat lagi, ni masa zaman muda-muda dulu dan Ustaz pun jawab, yang membuka ufuk pemikiran. Wah, interesting, tak pernah tengok angle tu. Macam-macam soalan yang kita orang bila ada dengan syuyuhnya memang korek je lah kan. Tanya. Saya jenis orang yang tak banyak bertanya, tapi muju kawan tu banyak bertanya, so kita tumpang tuah dapat semua tuan. So siapa-siapa, wallahualam, mungkin online ni susah lah kan, kita nak mengending dengan seorang syuyuh tu bersembang dua kan. Tapi kalau dalam program dan sebagainya, saya perasan kadang-kadang bi'ah ni dah tak berapa hidup macam ada je syuyuh kat situ, tapi kita tak pergi dan pakcik, apa pengalaman pakcik dan sebagainya kan. Make sure benda tu itu mahal Dan satu lagi hopefully juga, for sure, kalau kita dah ada cita-cita yang tadi kita nak juga anak-anak kita jadi pewaris dakwah kita, betul Dan kat sini perbincangan dia jadi, saya nak bawa satu dimensi sebagai seorang yang appreciate sangat. Ada fasa umur kita yang parent tak ada kontrol kepada kita, ataupun kita sebagai parent tak ada kontrol kepada anak kita lah. Normally dalam period university lah biasanya, 18 tahun hingga 25 tahun, roughly that range, yang amat membentuk jati diri seseorang. Tetapi parent ada minimal influence kat sini. Kalau kita jujur, kalau orang membesar tu kita akan tahu. Dan kat sini quite interesting again, hikmah yang dikorek daripada Ustaz Alias juga saya amat terkesan sampai sekarang bila ada ditanya lah kenapa dia bersungguh sangat walaupun dah umur dan sebagainya, dan selama ni pun. So dia jawab soalan yang quite interesting dalam konteks, macam mana jawapan dia lebih kurang ni aukal-mukal kita serius berkorban, bersungguh jaga anak orang ni supaya Allah terima amalan tu dan Allah menggerakkan hati akhwat yang lain untuk jaga anak aku nanti. Which is pada saya quite powerful lah, sebab kita realise lah sebenarnya, saya tahu ramai anak orang yang ikut dakwah dan sebagainya di universiti dia jadi apa kerana tak ada follow up, tak ada apa sebagainya kan, dan tersilap kawan dan sebagainya. Dan ini fasa kritikal dan kita pun tahu maksudnya dalam fasa ini kadang-kadang ada murabbi yang bersungguh, santuni dan sebagainya, dia jadi satu critical point yang menyebabkan seseorang tu melekat sampai ke sudah dengan dakwah. Tetapi kat sini biasanya parents susah nak kontrol dah, so kita mengharapkan ada orang yang menyantuni. Dan poin Ustaz Alias tu ialah untuk mengharapkan Allah menggerakkan hati orang untuk jaga anak kita. Kita lah bersungguh tak reti penat jaga anak orang. InsyaAllah dengan itu Allah gerakkan hati-hati orang untuk jaga anak kita, hopefully insyaAllah. So itu membuka dimensi yang besar lah pada diri saya, macam sebab itulah kita serius ni bila cakap pasal anak orang dan sebagainya, serius ni. Sebab kita tak tahu nanti untuk anak kita nanti kalau orang pun buat tak lewa, kita juga sedih kan. So that's the discussion yang kita kena internalize dan kita kena function, kita kena menyumbang. Ramai sebenarnya anak-anak yang memerlukan santunan, yang memerlukan didikan, yang tak cukup murabbi tak tahu dia Terengganu macam mana. Tapi normally demand tu lebih daripada supply. Normally orang yang sebenarnya nak je ataupun boleh je dibentuk, murabbi tak cukup. So kita kena tampil InsyaAllah, hopefully dengan itu, hopefully kita mohon sangat Allah jaga juga anak kita. Now, so dua slide yang terakhir dalam 8 minit yang last ni. Satu, secara khulasahnya, bila kita dah faham apa yang kita bincang hari ni dalam pewarisan dakwah tu, hopefully kita sendiri dah merasakan kita mewarisi dakwah Nabi SAW dalam kefahaman yang syumul itu, kefahaman yang besar itu, dan kita nak mewariskan kepada generasi yang seterusnya supaya kita jadi part of rantaian sehingga tercapainya rahmatan lil alamin insya-Allah. Critical point untuk kita ialah aku kena sedia merelakan diri aku untuk dibentuk, ditarbiah sampai aku mampu mewariskan dakwah ni. Dia tak automatik macam kita cakap tadi, kita kadang-kadang kita pun tak faham dakwah ni untuk apa, kenapa kena buat macam ni, kenapa wasilah macam ni dan sebagainya. So kenapa kena disiplin macam ni, dan macam mana nak boleh jadi disiplin tu, macam mana nak boleh sabar, macam mana nak boleh dan sebagainya tu, dia ada proses. Kita first and foremost kena relakan diri kita diproses insya-Allah. Dan insya-Allah itu step pertama untuk kita dibentuk, dan kita relakan diri kita untuk dibentuk. Dan yang kedua,
Ni satu surah yang hopefully dah mengesani semua orang, ataupun ni untuk refresh. Satu surah yang amat pendek sebenarnya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan kita akan fokus ayat last inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita tahu kisah dia dalam background story dia kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan anak lelaki dan orang musyrik keluarkan kata-kata yang menyakiti hati. Batara Muhammad, telah terputusnya Nabi Muhammad. So focusing kepada ayat yang last, inna syani'aka huwal abtar. Kita tahu background dia. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kematian anak lelaki, orang musyrik keluarkan kata-kata yang menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Maksudnya Batara Muhammad, terputusnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada anak, yakni anak perempuan kan. Tetapi anak perempuan takkan ada bin, maknanya anak perempuan dia Rasulullah SAW bila dia berkahwin, maknanya anak dia, maknanya cucu Nabi SAW akan bin suami anak perempuannya, dan bin maknanya dia takkan sampai bin Muhammad tu takkan ada. So Batara Muhammad telah terputus. Tetapi kalau kita faham ayat tu, inna syani'aka, dia orang itulah huwal abtar, dia orang itulah yang terputus. Maksudnya apa? Mafhum mukhalafah dia kan? Maknanya engkau tak, dia ada mafhum itu dia bukan kau terputus, dia orang pun terputus. Dia bukan macam tu. Dia orang lah yang terputus. Maksudnya mafhum dia, kamu tidak terputus. Macam mana kita faham benda tu? Dan Nabi tak terputus sampai sekarang kan. Kenapa? Kerana pewarisan dakwah itu. Nabi telah mewariskan legasinya, dakwahnya kepada para sahabat dan seterusnya sampai sekarang 1400 tahun onwards, Nabi masih tidak terputus. Dan surah ni kalau kita tadabbur, kita pun kena tanya diri kita, aku nak terputus ke tidak? Regardless of kita ada anak kandung atau tidak kan. Sebab hakikatnya macam kalau kata mereka yang terputus, contoh siapa? Abu Jahal, legasi dia berterusan tak? Anak dia sendiri Ikrimah akhirnya memeluk Islam kan. Mereka yang terputus, legasi mereka done. Nabi Muhammad SAW legasinya tak terputus sampai sekarang. Soalan kita, regardless of kita ada anak kandung atau tidak, legasi kita sepatutnya kita amat mendambakan, aku tak nak terputus. Until the end of that time, aku tak nak terputus. So, bila faham surah ni, saya selalu dulu macam confused. Kenapa ada orang yang ikut surah? Dia tak bercita-cita nak bawa usrah. Macam saya kata, dia tak baca surah Al-Kautsar ke? Bukankah ini satu cara untuk memastikan kita tak terputus? Of course, just bawa usrah belum masuk tak terputus. Macam kalau saya bawa anak usrah, tapi semua mandul kan. Maknanya zuriat legasi tu sampai situ sahaja. Dia tak bawa usrah lain, dia tak membina, dia tak berdakwah, dia tak create generasi yang lepas tu. Habislah legasi kita kat situ je kan. Sebab tu dalam usrah ni memang embedded dalam filosofi usrah tu ialah semua orang tu akan berkembang dan berkembang dan berkembang. Kan, dia tak ada orang yang akan puas hati kalau anak usrah dia datang menadah ilmu balik, lepas tu tak ada jadi apa-apa. Tak ada anak usrah yang lain, tak ada cucu usrah, tak ada cicit usrah kan. It doesn't make sense kan kalau orang yang macam tu orang yang rela begitu. So surah ni pada saya, masa saya dapat dulu macam rasa macam powerful sungguh lah. Macam sebab surah ni kita cover awal daripada An-Nas sampai Ad-Duha ni. Dari situ kita dah ada vision, aku tak nak terputus. Aku nak bila aku mati ada orang yang dah jadi penyambung legasi aku ni, yang ratusan tahun, ribuan tahun masih rantaian aku tak terputus. That's my ambition. Sebab tu aku serius dengan anak usrah aku, cari anak usrah yang baru dan sebagainya. So sepatutnya itu vision kita dalam pewarisan dakwah kan. Wallahualam, ini adalah slide yang terakhir dan harapnya surah ni mengkhulasahkanlah vision kita dalam konteks tauris dakwah kan. Dakwah yang kita warisi dengan kefahaman yang syumul tadi, dan dakwah yang kita nak wariskan, dan apa cara kita nak wariskan. Obviously surah ni, surah-surah macam ni men-trigger saya amat passionate terhadap bawa usrah, macam nak improving diri kita dalam membawa usrah supaya anak usrah kita menjadi, dan juga satu lagi ialah menjadi muwajjih usrah lah, muwajjih daurah ataupun penyampai. Sebab kadang-kadang apa yang kita sampaikan kalau dia mengesani orang lain dan rantaian tu berterusan, subhanallah. So itu antara benda yang pada saya jadi pelik kalau orang dah cover semua surah-surah yang kita cover hari ni, tapi dia tak passionate nak bawa usrah, dia tak passionate nak menjadi muwajjih. Macam what is the missing point kat situ? Wallahu alam. So 3.58, so tak nak langgar pukul 4. So jazakumullah khairan katsira. Pulangkan kepada pengurusi insya-Allah, MC.
Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira kepada Dr. Muhammad Saifuddin atas perkongsian yang anak kira cukup berkesan, cukup mengesani hati kita, insya-Allah. Terlalu banyak mutiara-mutiara yang di-sharekan dan juga sudut pandang yang mungkin kita tak perasan sebelum ni, yang di-share oleh Dr. Saifuddin. Ana buka kalau sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diutarakan kepada Dr. Saifuddin. Ni ada satu soalan Doktor daripada Ukhti Zakiyah. Betul. Orang yang betul-betul diproses dengan jalan dan cara yang betul saja yang mengikut jalan jalan dakwah Rasulullah SAW akan menjadi pewaris. Sekejap nak baca ayat ni. Orang yang betul-betul diproses dengan jalan dan cara yang betul sahaja yang mengikut jalan dakwah Rasulullah SAW sahaja yang akan menjadi pentawaris yang berjaya. Komen. Macam mana nak menyimpulkan benda ni? Ini anak kira berkaitan dengan persoalan yang Doktor utarakan awal tadi. Apakah kenapa dakwah dibuat kepada para sahabat dengan kaedah yang tertentu macam tu? Okey. Maknanya kaedah pentarbiahan tu yang menyebabkan siapa yang boleh menjalani itu. Now, dengan kefahaman yang kita dah faham, maknanya kalau kita kata dakwah dan objektif dakwah tu yang until the ultimate aim tu memerlukan orang yang bagaimana, for sure dia akan nak kata apa, dia akan nak memerlukan orang yang berkualiti sebegitu, dan kualiti sebegitu memerlukan proses yang tertentu. Dia punya chronology of argument begitulah. So untuk menjadi orang yang berkualiti sebegitu, memang nak tak nak dia memerlukan wasilah yang tertentu. Now, from kita punya apa yang kita lalui sekarang, Al-Banna dia dah nampak gagasan itu dan dia dah outline dia punya maratib amal dan sebagainya, dan untuk individu tu mencapai kualitinya, especially dalam aspek disiplin dan sebagainya, dirangka wasilah yang seumpamanya kita tahu. Komitmen kita terhadap benda tu yang melatih diri kita untuk jadi hasil yang sebegitu, untuk insya-Allah kita mampulah. Argumentnya begitulah kot. Anda tak tahu nak jawab macam ni. Ada orang yang tanya macam ni, memang kena ikut cara Al-Banna je ke? Tak, point dia begini. Kita faham dia punya naratif tu, maknanya objektif tu kena capai dan memerlukan untuk capai tu memang memerlukan berjamaah based on naqli dan ni semua tu clear. Kerja dunia pun, company yang besar-besar dia tak boleh orang seorang je buat benda tu kan. Dan yang susahnya ialah bagi orang yang hebat untuk beramal jamaah itu susah, sebab setiap orang ada kepala masing-masing, dan kat situlah latihan disiplin tu berlaku. So pelatihan tu boleh berlaku dalam apa bentuk yang possible. Pada saya, bila orang tanya saya, kenapa adakah awak ikut ni sebab awak ada guru ni terpaksa ikut tu? Tak, saya punya stand terbalik. Kerana belum ada lagi orang yang berjaya propose cara yang lebih sustainable daripada metodologi ini, sebab tu saya masih di sini. Kalau ada orang boleh fikir yang beyond, yang lebih hebat, saya akan pergi ke situ kan. Tapi belum ada sampai sekarang. So sebab kita nak buat, kita bukan nak sembang je yang ni ada kekurangan ke apa. So sebab tu saya berada di sini dan komit dengan proses dia. InsyaAllah, hopefully Allah pilih untuk kita mampu mewariskan dakwah ni insyaAllah ke generasi yang seterusnya. Wallahualam, harapnya menjawablah. InsyaAllah. Kita pergi pada soalan seterusnya, Doktor. Ada yang dah lama usrah tapi masih belum bersedia nak bawa usrah. Macam mana nak buat? Saya rasa dia berkaitan dengan bahagian akhir yang Doktor share tadi, insyaAllah. Masih belum bersedia. Okey. Bersedia, okey. Bersedia tu kalau kita kena define the question. Belum bersedia tu maksudnya belum ada niat ke? Dah berniat tapi belum mampu ke? Dan sebagainya. Maknanya those are all different categories. Titik tolak kepada mana apa-apa saja yang kita nak buat biasanya bermula dengan niat kan, intention dan keazaman. Sebab orang yang dah ada intention, sebab tu dia punya, kalau kita faham ayat yang turun ataupun dia akidah tu settle dulu. Macam kita cakap pasal Islam tu apa macam contohnya surah Al-Maun, awal-awal kita dah cover macam orang yang solat tapi tak kisah orang susah, itu pendusta agama. Dan kita dapat ada surah tu contohnya kan. So kita terbuka, Islam macam tu rupanya kan. Aku ingat kalau Islam ni solat puasa zakat, puasa zakat haji saja. So akidah yang ditanam tu by right, kalau betul dia tertanam, menyebabkan kita nak buat something, be it di luar dan dalam kapasiti tarbiyah khusus ni lah,
boosting serentak. Now, kalau dah ada intention tu, tinggal persoalannya lah macam mana dan kekangan. Itu just technical biasanya. Dan tapi itulah macam kita cakap, saya tak nafikan ada orang yang tak mampu buat kerja tertentu. Even macam dulu kita orang tanya Syekh Hamid yang pada sesi pagi tadi kan, kita orang tanya, kat Malaysia je ke ada isu susah nak cari orang nak buat usrah ni? Syekh Murabi kita kata worldwide juga. Tapi dia kata kalaulah tak, soalan dia bukan pasal murabi, soalan dia pasal murabi yang bawa usrah. So dia letak benchmark lah, sepatutnya untuk jadi murabi tu kita kena tapis dengan kualiti yang tertentu. So kita orang duk pandang kalau tapis lagilah tak ada orang kan. Tapi dia punya gambaran sepatutnya macam mana tahu? Sepatutnya, sebab saya pernah tengok benda ni berlaku, sepatutnya tarbiyah kita menyebabkan orang berlumba-lumba nak jadi murabi, cumanya kita terpaksa tapis. Tapi kita sekarang terbalik, semua orang tak nak, so kita terpaksa orang yang tak nak juga buat kerja tu kan. So that means something wrong bila kita cover surah Makiyah. Maknanya surah yang menimbulkan akidah tu tak jadi. Faham ke macam tu? Sebab sepatutnya bila kita cover macam surah Inna A'tainakal Kautsar, for sure aku tak nak terputus. Kalau aku sendiri tak mampu nak buat usrah, aku akan participate directly. Macam mana nak make sure ada orang yang ditajmid dan sebagainya. So aku nak ada sumbangan directly supaya aku tak terputus. Aku tak nak mati dalam keadaan saham aku mati kat situ kan, begitu kan. So dia akan cari jalan. So kalau macam ni satu cerita lain lah, macam mana saya ni berubah daripada sebab saya ni, kalau siapa yang kenal personally, saya kenal sepanjang sampai 25 tahun macam tu, seorang yang amat introvert dan kena sumbang lah kalau bahasa Melayu ni kan. So biasanya orang yang kenal saya selama 20 tahun tiba-tiba dah lama tak jumpa balik, memang dia terkejut, macam mana awak boleh bercakap ni kan. Tapi dia ada satu lip tau, macam mana cakap satu yang saya sedar, selagi mana dalam kepala kita yang menghalang kita ialah nanti orang kata aku tak kerti dan sebagainya, maksudnya obsesi kita kepada dakwah tu kecil. Once kita obsesi tu lebih, kita tak sempat fikir kekurangan diri. Tak tahu kalau pernah jumpa tak salesman yang kita terfikir saja, dia ni tak tahu ke dia ni cakap gagap-gagap, kenapa bersungguh sangat. Tapi ada orang tu obsesi dia pasal duit mengatasi self conscious tu. Faham ke kalau macam tu? So kalau dakwah ni, maknanya kita punya obsesi dia nak dakwah ni berjaya melebihi, tapi orang kata aku tak kerti cakap apa. So kita tak sempat nak terperasan pun. Dan saya banyak kekurangan sebenarnya. Biasa orang tegur, kenapa cakap laju sangat? Oh okey, kena baiki. So sentiasa di-improve. Tapi nak katanya itulah nak katanya macam kalau orang yang berjaya dia trigger dengan akidah dia, aku kena bina generasi, aku nak ada anak usrah, aku nak tajmid dan sebagainya. Cumanya macam mana nak develop diri? Itu senang. Kita boleh adalah dan murabi, takhil murabi. Tapi sebenarnya kalau dia tak nak, saya akan rasa kita kena go to basic. Kita kena go to basic sebab surah An-Nas sampai Ad-Duha tu for sure siapa yang sebab Ramadan yang lepas saya buat daurah setiap malam, siapa yang tak pernah ada murabi yang tak pernah dapat kupasan. Ada orang tak percaya pun, macam mana An-Nas sampai Ad-Duha sepatutnya menyebabkan seorang tu passionate untuk berdakwah. Saya kata dah memang terkandung dalam surah tu. So siapa yang perlukan benda tu ada CD video dia untuk kupas supaya, sebab sepatutnya orang yang ikut usrah dalam 6 bulan pertama tu, dia sepatutnya amat jadi nak berdakwah dan nak membina orang. Cuma tinggal dia belum mampu. So sebab tu ada fiqh dakwah apa semua tu kan. Tapi kalau orang tu tak nak, kita tak boleh paksa. Faham? Maksudnya orang tu tak nak jadi askar, kita sumbat dia dalam kem tentera, kena kawat pagi-pagi tu dia nangis. Macam tu lah, maksudnya tarbiyah ni berat. Tapi sebab tu dia perlu nak dulu. So macam nak trigger nak. Dan pada saya selalu kalau ada macam kau cakap pasal usrah tadi kalau anak usrah saya nak ajak dia kata macam bang saya nak usrahkan kawan saya akan tanya dia kenapa nak usrahkan dia. Sebab kalau intention dia tak clear, sebab jawapan yang best macam ni, sebab dia berpotensi ikut usrah. Oh tak payah macam tu, sebab kalau dia dah ikut usrah, dia dah memenuhi potensi dia. Lepas tu kita kata jom bergerak, tak boleh sebab potensi saya ikut je kan. Kita sepatutnya tarik, oh dia berpotensi bawa usrah, menarik. Dia berpotensi mengubah masyarakat, menarik. Dia berpotensi ikut usrah, tak payahlah, penat je kan. So kadang-kadang tak ada nafikan ada orang yang mungkin potensi dia kat situ saja untuk jadi orang soleh. So kita kena jujur juga, kita kena fair juga.
Wallahualam, yang ni kena kodoya kot kalau jawapannya soalan tu tadi tu. Kena kodoya, kena sekurannya, oh dia ni mungkin pengalaman yang lalu menyebabkan dia pernah lah tu ada orang kata dia pun rasa kecil hati. Kadang-kadang benda teknikal, kadang-kadang benda fundamental. Dia tak rasa pun dakwah ni penting sangat. Saya suka tanya lepas bawa surah daripada kosong kepada dalam 2-3 bulan, kita dah cover surah-surah ni kan. Kau perasan tak? Kalau dulu selalu orang Islam ni rasa macam dakwah tu added pahala. Orang Islam dan added pahala. Tapi bila baca surah-surah Quran ni kan kita akan perasan dakwah tu ialah Muslim. Maknanya kalau kurang tu kurang. Kita akan perasan macam tu. So itu perubahan yang perlu berlaku di awal tarbiyah lah. Wallahualam, harapnya tak meleleweng daripada soalan. InsyaAllah rasa jelas menjawab persoalan yang diutarakan tadi. InsyaAllah kita masa ada kesibukan. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Saifuddin atas penerangan yang cukup jelas tadi lah, insyaAllah.